Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pukul 10. Jadi saya akan terus je lah. Walau seberapa ramai pun yang ada. Okay. So siapa yang dapat masuk, boleh terus sambung So, kita akan gunakan buku teks dan juga buku modul. Okay, dua benda je. Alright. Yang bagi tak boleh masuk tu, jangan risau. Nanti saya sedang cuba untuk record. Nanti kita akan share video pembelajaran lah. Baik. Untuk buku teks, awak boleh tengok. Buku teks boleh refer muka surat 67 dan 68. Kalau buku modul, kita akan berada di muka surat 10. Okay, so saya sambung. Alright. Okay, saya sambung pembelajaran. Hari ini tajuk dia adalah, dalam bahasa Inggeris nama dia Cost Averaging Strategy, atau dalam bahasa Melayu nama dia strategi pemurataan. Strategi pemurataan. Okay, so kita tengok sama-sama. Strategi pemurataan Alamak, balik sekejap. Okay, nampak? Dan juga bawah ni. Alright, so kita cuba sama-sama. Strategi pemurataan. Okay. Nota saya dalam bahasa Inggeris. Tapi boleh guna dalam bahasa Melayu lah. Saya akan terangkan dalam bahasa Melayu. Okay, sebab kita dual kan. Alright, ini adalah cost averaging strategy ataupun nama dia strategi pemurataan. Okay, dia adalah teknik yang digunakan oleh investor, pelabur-pelabur untuk melabur dalam pelaburan dia untuk beberapa tempoh tertentu. Contohnya secara bulanan, dalam tempoh suku bulan ataupun tahunan. Okay, ikut market lah, ikut stock market. Okay. Strategi pemurataan akan membantu pelabur untuk membeli shares ataupun membeli dia punya saham dengan kadar kos yang rendah. Okay, dan jumlah bilangan share tadi akan jadi lebih tinggi sebenarnya kalau dia menggunakan nilai strategi pemurataan ataupun dalam bahasa Inggeris cost averaging strategy. Okay, cost averaging strategy ni. Dalam bahasa Melayu nama dia strategi pemurataan. Dia mempuratakan. Okay, so kita tengok contoh. Ni adalah jadual yang bagi awak faham. Okay, untuk memahamkan strategi pemurataan. Okay, contoh yang pertama, boleh baca dalam buku teks, boleh refer dalam ni juga. Okay, kita berada di muka surat 67. Okay, so contoh yang pertama, Puan Hasniza. Dia ada RM12,000. Okay, dia ada RM12,000 dan dia ingin membeli share
secara lump sum. Okay, lump sum. Kita dekat sini saya bacakan lump sum untuk RM2 setiap satu unit share. Jadi Puan Hasniza akan hanya mempunyai 6,000 unit sahaja. Okay, kalau option pertama, kalau dia secara lump sum, maksudnya dia terus beli terus share. Okay, lump sum. Lump sum bukan lump share. Lump sum. Secara sekaligus. Okay, contohnya Puan ini dia ada nilai harga RM12,000. Okay, dia nak beli share ataupun saham harga RM2. Jadi kalau secara lump sum. Cikgu. Ya? Ada soalan? Lump sum tu macam mana? Lump sum tu beli terus satu kaligus. Okay? Oh, okay. Okay? Lump sum tu sekaligus. Contoh pertama secara sekaligus. Contoh kedua baru cost averaging ataupun strategi pemurataan. So kita buat dua contoh. Alright? So ni contoh pertama dulu. Lump sum maksudnya lump sum ni beli sekali. Macam nak beli saham tu sekali je bayar. Kalau cost averaging ni dia berperingkat-peringkat. Boleh? Okay? So kita bila shares 12,000, kalau secara lump sum bahagi je terus. Okay, 12,000 bahagi je dengan RM2. So awak dapatlah 6,000 unit share. Okay, tak nampak? So saya ulang balik semula. Okay, kalau secara lump sum. Okay, kita di contoh muka surat 67. Kes yang pertama, dia ada duit sebanyak 12,000. Okay, 12,000. Okay, 12,000. Lepas tu dia nak beli share ataupun saham. Contohnya RM2 per share. Maksudnya setiap satu share tu RM2. Jadi untuk macam ni, dia terus je bahagi. Bahagi je direct. Dengan RM2. So berapakah bilangan share yang dia dapat? 6,000 unit. 6,000 unit. Okay, tu contoh yang pertama. So kita pergi satu persatu. Boleh? Okay, contoh kedua adalah dalam jadual tadi. Okay, dalam jadual tadi bila kita tengok yang banyak-banyak tu, macam ni, yang banyak betul jadual. Okay, ini dinamakan cost averaging strategy. Okay, dalam bahasa Melayu, okay, kejap, dia slow Kenapa tak nampak? Okay, cost averaging strategy. Kalau kedua. Cost averaging strategy atau dia beri nama strategi pemerataan. Okay. Alright. Sekejap ada sedikit masalah teknikal. Saya tutup dulu. Okay. Alright. So bila dia strategi pemurataan ataupun dalam bahasa Inggeris cost averaging strategy. Okay. Ni tadi, jadual tadi. So kita akan explain kaedah kedua dengan jadual. Okay. Jadi bagaimana nak buat jadual ni? Ataupun bagaimana nak satu persatu lah. Untuk kes ni, kalau awak refer buku teks, bila kita sambung cerita Puan Hasniza ni tadi,
dia membeli dengan kadar cost averaging strategi lah. Dengan strategi pemurataan tu, dia bahagikan kepada bilangan bulan. Tengok bulan kat sini. 1 tahun dia bagi kepada 12 bulan. Okay. Jadi bila 12 bulan, dia punya shares tadi berapa ribu? Dia punya shares tadi nilai yang sama, iaitu 12 ribu. Okay. Dia bahagi dengan 12 bulan. Dia bagi 1/1. Okay, 12 bulan. Okay. Jadi bila bagi 12 bulan, 1 bulan dia hanya perlu ada 1,000 sahaja. Okay, 1,000 sahaja. Okay. Sebab itulah dekat sini jadual dia 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Boleh? Okay. Jadi bila unit shares, unit saham contohnya, nilai dia setiap bulan sebenarnya berubah-ubah. Ada bulan dia tinggi, ni nampak ni RM2. Ada bulan RM1.80. Ada bulan dia turun RM1.70. Ada bulan dia naik, macam bulan Oktober, dia RM2.20. Okay. Jadi untuk kaedah strategi purata ni, pemurataan, dia akan ikut bulan. Jadi awak akan bahagi 1/1. Okay. Bahagi 1/1. Alright. Jadi jangan risau, kita akan buat sangatlah perlahan supaya awak boleh faham. Baik. So kita tengok 1/1 untuk bulan Januari. Januari. Okay, tengok Januari je dulu. Okay, untuk Januari, dia hanya ada 1,000 tadi kan? 1,000 bahagi dengan harga tadi hanyalah RM2. Okay, 1,000 bahagi dengan RM2. Okay, perlahan-lahan ikut jadual demi jadual. Jadi bila kita bahagi, kita akan dapat 500. Hanya untuk Januari sahaja. Okay. Next. Buat untuk bulan Februari. Okay. Untuk Februari, sama juga. Sebab kita dah bagi untuk setiap bulan 1,000. 1,000 bahagi dengan nilai Februari, RM1.80. Okay. RM1.80. Okay. So bila kita bahagikan, ambil kalkulator, awak dapat 555. 555 lah. Okay. So baru dapat Februari. Okay, untuk kos ni awak kena kira setiap bulan. Boleh? Setiap bulan. Okay, kita pun kira pula untuk bulan March. Untuk bulan March. So kira juga March dengan Februari sama kan? 555. Okay, sebab tinggal 80 sen. Okay, untuk April pula. Okay, untuk April. Okay. Boleh kira sendiri pun tak apa. Ni saya kira kan. Tapi perlahan lah kita buat perlahan. Okay. Perlahan. Jadi untuk bulan April. Untuk bulan April. Siapa tak faham boleh tanya terus. Untuk bulan April. Masih lagi sama. 1,000. 1,000 bahagi dengan bulan April. Bulan April RM1.70. RM1.70. Okay. Tekan kalkulator atau kira, awak akan dapat 588 unit shares untuk bulan April. Dan kebetulan Mei pun harga yang sama. So isikan jadual.
Dia kerja dia macam banyak kerja tapi dia simple je. Alright. So ini sangat sesuai untuk soalan peperiksaan sebenarnya. Okay. Contoh je. Alright. Seterusnya kita pergi bulan Jun. Okay. Bulan Jun. Okay. Saya akan pergi sangatlah perlahan. Jangan risau. Okay. Untuk bulan Jun. Masih lagi sama. Nilainya 1,000. 1,000. Okay, tak ada bahagi dengan untuk bulan Jun RM1.60. Ni Jun. Okay, RM1.60. Boleh? RM1.60. So bila kita bahagikan, kita akan dapatlah 625 unit untuk bulan Jun. Okay, ni bulan Jun. Baik? Boleh? Julai sama. Oh tak. Julai sama. Julai pun sama RM1.60. Alright. So kita pergi kepada bulan Julai apa? Ogos. Okay. Ogos pula. Okay. Untuk bulan Ogos. Okay. Untuk bulan Ogos. Untuk Ogos, tengok dekat sini 1,000 bahagi dengan RM1.50. Okay, RM1.50. So, awak ambil kalkulator tekan, awak akan dapatlah 666. Okay, untuk bulan Ogos. Okay. Ada soalan boleh tanya dekat chat atau boleh buka mic. So, kita sambung lagi ke bulan September. Okay, boleh kira sendiri. September RM1.60, 625. Okay, kira sendiri ya. Lepas tu Oktober. Dekat Oktober tengok harga dia RM2. So, share ni dia berubah-ubah. Ada bulan dia mahal. Ada bulan dia jadi tinggi lah. RM2.20 ni nilai dia. Okay, kita kira pula untuk bulan Oktober tadi. Yang RM2.20. So, Oktober ada 1,000. Ni Oktober. 1,000 bahagi dengan RM2.20. So, dapatlah nilai dia 454. Itu adalah shares untuk bulan Oktober. Okay. Next. Lepas Oktober adalah November. November 1,000 bahagi RM2.30. So, November akan dapat 434. Okay. Last sekali. Awak kena kira semua satu persatu setiap bulan. Last sekali bulan Disember. Okay, bulan Disember. Okay. So, untuk bulan Disember. Nilai dia 1,000 bahagi dengan RM1.90. So, bilangan shares 526. Okay. Itu baru langkahnya. Ada lagi langkah seterusnya. Okay. Langkah seterusnya, bila awak dah kira setiap kolom yang terakhir ni, awak perlu menjumlahkan. Okay. Kita perlu menjumlahkan. Okay. Okay, kita perlu menjumlahkan. Baik, macam mana nak jumlahkan?
kolom yang terakhir ni, saya ulang semula, kolom yang terakhir untuk bilangan unit. Okay, untuk bilangan unit, kita kirakan, tambahkan kolom sini. Okay, 500 tambah 555 tambah 555 tambah dengan 588 dan sampai akhirnya awak akan dapat jumlah unit untuk tahun tersebut. Okay, jumlah unitnya adalah sebanyak 6,741. 6,741. Boleh? Okey, ingat lagi tak kes pertama tadi? Ini untuk kes kedua. Bila kes pertama tadi, kita bahagi terus kan? So, bahagi terus tadi dia hanya ada 6,000 unit sahaja. Kes kedua 6,700. Jadi untuk cost averaging adalah lebih baik lah. Sebab bilangan shares kita banyak. Okay, bilangan shares banyak tu lebih baik lah. Maksudnya lagi banyak lah duit dia. Lagi banyak duit yang kita, lagi banyak saham yang kita ada lah. Kita saham ada banyak, lagi untung sebenarnya. Alright? Okay, ni satu contoh. Okay, so kita sambung lagi. Tadi bila, bila jumlah 6,741 untuk cost averaging unit. So kita nak tengok berapakah harga untuk average cost. Okay, purata harga cost. Okay, jadi cara untuk kira average cost. Ni sahaja pelan tak habis lagi dia sambung lagi untuk average cost. Average cost ataupun cost purata. Okay, cost purata. Okay, so cost purata tadi kita akan dapat berapakah total duit yang kita ada tadi. Jumlah besarnya adalah 12,000. 12,000. Okay, bahagi dengan bilangan shares. Bilangan yang kita dapat tadi kita kira 6,741. Ini adalah jumlah saham kita yang kita kira 1/1. Alright. So kita bahagikan cost average untuk satu unit saham menjadi lebih murah. RM1.78. Okey. Okey, inilah kita punya misi ataupun apa tadi? Objektif utama lah. Untuk mendapatkan nilai cost ini dengan cara cost averaging dalam jadual. Okey, saya buat satu persatu dan kita kira sama-sama secara perlahan-lahan. Okey, harapnya boleh faham. Ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. Dalam buku modul ada soalan berkaitan. Okey, muka surat 10. So saya consider itu sebagai kerja rumah. Boleh? Kerja rumah. So kerja rumah, buat note kat sini, kerja rumah. Setelah dipelajari tadi, modul muka surat 10. Itu adalah soalan berkaitan dengan cost averaging strategy. Okay, cost averaging strategy. Muka surat 10. Itu adalah kerja rumah. So cara dia sama. Ya. Cikgu, Apa soalan? kalau kat sini, dia lagi bagus beli langsung Lagi bagus beli ke cost dia averaging lah. beli secara Lagi baik beli secara cost averaging. Sebab kita bandingkan tadi kan. Kalau kes pertama tadi, kita kira direct tadi kan. RM 12,000. Daripada buku teks tadi, dia terus beli lump sum kan. Lump sum ni direct tadi lah yang awak tanya tadi. Lump sum. So bila lump sum 12,000 bahagi dengan RM2 kan. So awak hanya dapat 6,000 unit. Okay. Berbanding dengan kes yang kita kira untuk cost averaging,
kita dapat 6,741 unit. Lagi banyak unit, lagi baik. Boleh? Boleh faham? Okay? So untuk faham sebenarnya kena buat latihan. Dia kena kira satu persatu. So jawab soalan modul muka surat 10 tu adalah yang lebih sesuai untuk awal. So awak buat satu-satu. Dia masih lagi bulan Januari, Februari, Mac, April. Okay, kita tengok contoh dalam buku modul. Tapi awak buat sendirilah. Sebab memang lagi baik awak buat sendiri. Terbalik ni saya rasa. Okay, tak apalah. Terbalik sekejap So ni kerja rumah awak. Awak tengok ni. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, satu persatu. So kena kira tapi buat jadual baru. Boleh? Buat jadual baru. So kena kira satu persatu lah. Okay, cuba try lah try. Dah risau nanti dah siap nanti saya share lah jawapan saya. Ada yang jawapan dah siap, awak share kat saya. So kita share sama-sama dalam grup dan sebagainya. Okay? So ini cara baru belajar lah ya. Saya terpaksa buat kelas. Sebab kalau saya bagi kerja satu-satu tu memang susah sikit lah awak nak faham. Sebab matematik kena buat kira dan kena belajar secara satu persatu depan-depan. Okay, kalau awak belajar sendiri macam pening sekali. Sebab bab ni memang susah sikit dan kita memang akan pelan-pelan, jangan risau. Okay, jangan risau dan saya juga sedang cuba record lah. Record pembelajaran. Right, ada soalan lain? Okay, ada soalan lain? Tak ada? Okay, so bila tak ada, saya pergi kepada cuba buka muka surat 68 lah. Buku teks. Buku teks 68. Okay. Buku teks 68. Okay, nanti bila dah record, kalau awak tak faham, awak rewind balik mana satu. So, saya pergi kepada yang bahagian seterusnya. Okay. Bahagian seterusnya buku surat 68. Kisahnya masih lagi kisah cost averaging. Tetapi dia dah lain sikit lah. Sekejap Okay. Alright. Okay, so kita tengok contoh yang lain pula Yang lain tapi cost averaging juga. Okay. Muka surat 68. Okay, 68. Okay, untuk kes ni kita ada dua cerita. Okay, ni subsection seterusnya Saya sambung Okay, muka surat 68 tadi. Muka surat 68. Okay, kisah yang pertama Esther Wong ni. Okay, kita baca sama-sama. I would like to invest. Dia nak invest sebanyak 20,000. Okay, and would accumulate the shares. Maksudnya dia akan bahagikan shares tu untuk bulan-bulan. Ni nama dia cost averaging lah. Okay, cost averaging strategy. Secara bulan-bulan. Okay, kes kedua Puan Linda. Puan Linda, dia hanya ada pelaburan yang sama. Dia ada duit banyak lah ni. Dua-dua ni orang kaya, 12,000 dia ada. So dia nak share, dia nak melabur. Satu cara Cik Linda, satu cara Esther. Okay, bila cara Esther, dia nak beli lump sum. Nampak lump sum? Lump sum. Okay, bahasa baru lah tapi memang perlu tahulah. Lump sum ni dia macam sekaligus beli. Sekali dia bayar, settle semua. Okay, bila lump sum, harga shares dia beli pada ketika itu RM2 satu unit. Okay, alright. So soalan yang pertama tadi, shares untuk Cik Esther Wong, dia buat dalam jadual begini. Januari, Mac, Mei, Ogos, Disember. Dia dah bagikan bulan-bulan dia. Bukan macam tadi, tapi bila kes Esther ni dia cara yang lain pula lah. Dia kira ikut bulan dia. Esther ni buat secara bulan dia sebanyak 5 bulan.
Okay. Dia beli untuk Januari dengan harga tertentu ni. Ni jadual dia. So ni kes kedua Kes 1 dan kes 2. Dia sama je tapi yang penting kena faham cara dia. Alright. So soalan dia kirakan average cost untuk Cik Esther dan Linda. Mana satu lebih baik? Okay. So kita cuba satu persatu. Okay. Kita cuba very slow lah. Sangat perlahan. So mula-mula kita tengok Puan Linda dulu. Okay. Puan Linda tadi dia ada 20,000. 20,000. Okay. Dia nak lamsam sekaligus. 20,000 lamsam sekaligus. Macam tak nampak so saya ulang semua. Okay, 20,000. Okay, bahagi dengan berapa ringgit tu? Lamsam dia RM2. Okay, lamsam RM2. Jadi Cik Linda terus bahagi, dia akan dapat 10,000 sahaja. Share dia 10,000 unit. Boleh? 10,000 unit. Alright. Ini adalah lamsam. Okay. Alright. Okay. So kita pergi kepada Esther Wong. Okay. Esther Wong. Pelan-pelan kita buat Esther Wong. Okay. Kita pergi very slow dalam perlahan-lahan saja. Supaya boleh faham. Okay. So Cik Esther Wong tadi. Okay. So jadual Esther Wong. Okay, untuk jadual Esther Wong tadi, dia dah siap-siap bahagi kepada Januari, March, Mei, Ogos, Disember. Okay. Latihan tadi, yang tadi tu dia dah bagi 12 bulan. Jadi awak ikut jadual masing-masing. Okay. Cuma bila Esther Wong sekarang ni, dia ada 20,000 kan? 20,000 ringgit. Jadi kita bahagikan dengan berapa bulan ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan. Okay. Jadi bahagi dengan 5 bulan. 5 bulan. Okay. So kita akan dapat, kita bagi satu-satu, kita akan dapat 4,000 setiap bulan. Itulah datangnya 4,000 setiap bulan. Okay. So kena ikut satu persatu langkah dia. Langkahnya kena ikut satu persatu. So jangan gopoh-gopoh lah. Perlahan buat. Alright. Okay. Okay. So kita pergi satu persatu tadi 4,000 kan. Alamak. Terpadam. Okay. Satu persatu. Dapat 4,000 tadi. Dah dapat tahu macam mana dapat 4,000. Okay. Alright. So kita kira sama-sama. So dia pelan-pelan jangan risau. Kita buat sangat-sangat perlahan. Dan saya faham dia memang benda yang agak sukar untuk ditelan. Okay. Dia susah sikit lah. Tapi pelan-pelan lah kita buat. Okay. Boleh? Baik. So kita kira sama-sama ikut bulan macam tadi. Januari. Kita ada 4,000. 4,000. Bahagi dengan, untuk Januari RM2. RM2. Okay. RM2. So ambil je kalkulator, dapatlah 2,000 unit. Itu untuk Januari. Okay.
Alright. Okay, sambung balik untuk Februari. Macam tadilah, buat perlahan-lahan. Februari. Okay, Februari. Februari adalah 4,000 juga. Okay, 4,000. Okay. Bahagi dengan okay. 4,000 bahagi dengan RM1.80. Okay, cuba kira. Berapa dapat? Kita dah dengan. Okay. Bila awak kira, awak akan dapat RM4,000. Alamak, RM4 pula. Titik salah. Sekejap, saya buat semula. Padahal kan keliru pula. Okay. So, semula untuk Februari. Untuk Februari, kita ada 4,000. Okay. 4,000. 4,000. Okay. 4,000 bahagi dengan berapa ringgit tu? Untuk Februari, RM1.80. Boleh? Jadi bahagikan, dapatlah kolom ketiga ke sini. 2,222 unit. Okay? Okay? So, satu persatu Barulah Januari. Ni bukan Februari, ni Mac. Silap. Ada soalan? Cikgu, Yes? macam mana dia boleh jadi 4,000? Okay, 4,000 tadi. Total 20,000 kan cerita dia. Bahagi dengan bilangan bulan. Boleh? 20,000 tadi bahagi bilangan bulan. Okay, so kira berapa bulan ni? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Okay, jadi 20,000 bahagi dengan 5. Okay, dapatlah nilai dia 4,000 setiap bulan. Boleh faham? Daripada 4,000 tadi bahagi ikut bulan. Okay, so awak tengok bilangan bulan lah. Ada yang macam tadi first case Januari sampai Disember setiap bulan. Yang ini dia dah siapkan jadual untuk awak. Okay, dah siapkan jadual untuk awak. Jadi ikut dia punya ni bilangan bulan, bahagikan setiap bulan. Okay, selepas itu kira ikut table dia. Kira ikut table. Table yang dah disiapkan lah. Okay, boleh? Boleh tak? Ada soalan boleh tanya terus Jangan simpan-simpan lah. Nanti tak faham nanti. Okay, so kita baru pergi Januari dan Mac. Okay, saya akan pergi kepada Mei pula. Satu-satu kita buat. Okay, satu-satu kita buat Okay. Rehat 2 minit jap.
Okay, so kita sambung lagi. Untuk bulan Mei. Boleh? Untuk bulan Mei. Sebenarnya boleh kira sendiri kan. Cara yang sama untuk bulan Mei. Okay. 4,000 bahagi dengan 4,000 bahagi dengan berapa ringgit untuk bulan Mei? RM1.60. Okay. So boleh kira 2,500 unit. Ini untuk bulan Mei. Okay. Satu persatu. Okay. So next untuk bulan Ogos. Okay, untuk bulan Ogos. Masih lagi cara yang sama untuk bulan Ogos. Okay. Untuk bulan Ogos. Ada soalan boleh tanya? Okay, untuk bulan Ogos. Tengok kolom Ogos. 4,000. Bahagi dengan RM2.10. Okay. Dapatlah nilai dia 1,904 unit. Okay. Boleh? Last sekali sambung lagi cerita kisahnya. Lepas Mei, Ogos dan seterusnya adalah bulan Disember. Boleh? Bulan Disember. Okay. Kita buat satu persatu sebab hari ni kita hanya belajar cost averaging je. Strategi pemurataan saja. Okay. So untuk bulan Disember. Okay. Masih lagi sama. Disember 4,000 bahagi dengan RM2. Dapatlah nilai 2,000 unit. Okay. Alright. Next, kita akan jumlahkan. Okay. Okay, awak kira jumlah dulu sendiri. Okay, dapat? Alright. So, dah kira? Dah kira jumlah kolom yang terakhir. Bilangan total. Okay, bilangan total yang terakhir tadi. So, step by step perlahan-lahan buat. Selepas kira bulan Disember. Okay.
kita akan kira jumlah di sebelah kolom yang terakhir tu. So 2000 tambah 2222 tambah 2500 tambah 1904 tambah 2000. So jumlahkan, dapatlah nilai dia 10,626. Okey, jumlahkan. Boleh? Alright. Okey, selesai. Okey. Jadi seterusnya tadi 10,626. Apa yang akan kita buat? Kita akan kirakan kos satu persatu. Okey, kos satu persatu. Okey. Jadi, macam mana nak kira? Jumlah pelaburan tadi mula-mula tadi, iaitu sebanyak 20,000. Okey, sebanyak 20,000. Okey, 20,000. Okey, 20,000. Okey, bahagi dengan yang kita baru lepas kira tadi, 10,626. Okey, 10,626. Jadi awak akan dapat average cost, cost purata. Okey, adalah sebanyak RM RM1.88. Okey, RM1.88. Okey, boleh? Ada soalan? Jadi untuk kisah ini, soalan ketiga tadi bertanya, siapakah pelabur yang paling bijaksana? Okay, the best wise investor. Wise ni bijak lah. Okay, jadi untuk itu, siapa yang bijak? Antara Esther dan juga Linda. Okay, ingat balik, Linda ni dia lump sum. Ya. Ya, soalan tanya. Nampak gambar? Esther dengan Linda. Tak nampak? Nampak je. Cikgu, Nampak? Sebab saya tak pun nampak. pakai laptop saya nampak. Tak nampak Saya pakai gambar. Google device. Tak apa, mungkin perlahan sikit, lambat sikit. Ada soalan lain? Oh, tak. Dah nampak dah, kakak? Tak nampak, saya ulang semula. Okey. Saya ulang semula sebab kita dah nak habis dah ni. Saya pukul 11 je, tak payah lama lah. Matematik kan stres pula lama-lama. Okey. So kalau dah nampak boleh tengok, mula-mula kita akan bandingkan dua kisah. Who is the wiser? Siapa yang paling bijak? Esther ke Linda? Okey, boleh nampak? Esther dan Linda. So awak bandingkan. Kisah Linda tadi, dia lump sum. Kisah Esther, dia adalah menggunakan cost averaging. Pemurataan. Yang kita dah buat satu persatu tu kan, setiap bulan kena kira. Based on jadual masing-masing. Ada kisah dia jadual dia 5 bulan, ada kisah dia 12 bulan. Tengok pada soalan. Okay. So untuk lump sum tadi, saya ulang semula. Linda tadi sekaligus. Masih lagi dua-dua ada duit yang sama. Dua-dua orang kaya. 20,000. Ni cerita orang kaya je. Orang yang tak berapa kaya, dia tolong kira je lah dia saya. Okay, 20,000. Okay. So kisah Linda 20,000 dia direct bayar sekaligus. Okay, bila lump sum dia sekaligus. So dia bahagi dengan, kalau tengok buku teks dia bahagi buku teks dah cakap tadi RM2 je. Okay, so jumlah shares Linda hanya 10,000 unit sahaja. Ini Linda. Okay,
Tetapi untuk ester yang kita dah kira punyalah banyak tadi kan, punyalah lama sampai ada banyak kali break. Okay, so untuk ester tadi dah kira 20,000 melalui jadual Dia dapat berapa tadi? Dah kira ikut cost averaging. Okay, daripada jadual So tengok balik jadual tadi, dia dapat 10,626. Okay, 10,626 unit. So siapa lagi banyak? Okay, semestinya lah ester lagi banyak unit dia. Jadi lagi banyak unit, lagi baik. Okay, so yang paling wise, yang paling bijaksana adalah ester. Tetapi ada banyak step lah nak kena kira. Okay, selesailah masalahnya. Sebab bila kita dah kira tadi, untuk ester tadi bila dah kira last kali, untuk cost average satu unit hanya dapat RM1.88 kan. Untuk si Linda ni RM2. So masih lagi murah untuk ni dan banyak unit dia. Murah dan banyak unit. Okay? Okay, so setakat tu je. So kita pergi satu subsection saja. Okay, satu unit kecil saja iaitu cost averaging strategy ataupun strategi pemurataan. Okay? Alright. So saya ingat sampai situ saja kelas untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Khamis So Selasa Khamis. Kalau ada masalah boleh tanya. Dan saya insyaAllah saya cuba rekod hari ni punya pembelajaran. Tapi kalau tak dapat rekod saya akan share setiap step-step yang kita belajar. Okay. Satu je, awak memang terpaksa dan kita sama-sama terpaksa sacrifice, cakap Melayu apa? Berkorban sedikit masa untuk terus belajar. Okay, sebab kalau kita tunggu sampai buka sekolah, saya rasa memang susah sikit lah. Mungkin kita akan ada kelas malam, kelas lewat petang, kelas dini hari dan sebagainya. Okay, alright. Ada soalan tanya? Saya akan share juga step by step dalam group, jangan tak ada masalah. So isnet Selasa dengan Khamis, reason saya buat dekat pagi adalah sebab saya kat sekolah. Sebab cikgu semua dah masuk sekolah. Jadi lebih baik kita buat masa kita kerja. Alright. Satu lagi, kalau siapa yang tak ada kesempatan, mungkin ada yang pakai telefon mak ayah, saya faham. Tapi saya share lah video dia, boleh tengok kemudian. Dan siapa yang ada masalah untuk data plan dan sebagainya, mungkin boleh download dia sekaligus. Boleh masa jalan-jalan tu kat mana-mana yang dapat wifi free tu, cuba download lah. Okay, sebab streaming tak sejam ni mungkin makan data kot. Mungkin saya boleh, siapa yang pakai data boleh cuba check. Kita boleh buat survey. Okay, ada soalan lain? Jadi kerja rumah tadi, kertas tadi nanti awak akan ambil file kan? Dalam file awak tu ada muka surat 10. Jadi tulis dalam kertas. Kertas tu hantar ikut yang hantar pulang file tu lah. Alright? Ada soalan? So kita selai-selai je kerja rumah. Tapi kelas Google berjalan lagi laju sikit lah. Kertas tu dia macam satu rekod je lah. Okay, ada soalan lain boleh tanya? Ada tak? Tak ada. Okay. Tak ada. So itu saja saya ingat, alhamdulillah settle satu subtopik. Kita jumpa hari Khamis. Ataupun awak nak lambat sikit ke? Kalau pukul 12 ke dah bangun ke? Tak apa cikgu, macam biasa pun tak apa. Sebab takut ada yang tak bangun lagi ataupun masa ni dia mungkin tengah sibuk jaga adik ke. Ataupun adik pun ada kelas. Dia pun ada kelas. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ni. Boleh beransur pergi. Awak beransur pergi. Okay, boleh beransur pergi. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama.